Baik Auda, dan sekarang kita akan mengikuti iaitu segmen Tazkirah Muhasabah Diri, dan alhamdulillah pagi ini kita telah pun yang menjemput tetamu undangan kita iaitu bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Ustazah Seri Ramizah binti Matusin, iaitu dai bertauliah Majlis Ulama Islam Brunei iaitu MUIB ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Apa khabar bis kita berdua? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Baik, sebagai pembukaan kita di segmen Tazkirah hari ini, Ustazah, kami serahkan bersama dengan Ustazah untuk menerangkan sebenarnya apa yang ingin Ustazah berikan kepada kami mengenai dengan muhasabah diri dan kepentingan mengenai dengan muhasabah berkenaan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang untuk bersama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi baiklah, bila menyebut mengenai muhasabah diri ini, ia bukanlah sesuatu perkara yang asing yang didengar oleh kaum muslimin. Kita ni biasa mendengar apa muhasabah diri ini. Tapi dari sini kita ni mendefinisikan muhasabah diri ini adalah perbuatan merenung dan mengamati kembali setiap perbuatan yang telah kita ni lakukan dan kemudian menilai sebagai satu penambahbaikan dan untuk menyedarkan diri kita ni dan kemudian membuat penambahbaikan selepas kita ni menilai apa yang kekurangan dalam diri kita ni. Dan kemudian secara ringkasnya adalah menilai dan memperbaiki kesilapan dan apa jua kekurangan yang ada pada diri kita ni sebagai bekalan kita ni di hari akhirat kelak. Jadi kita ni sebagai umat Islam digalakkan untuk sentiasa bermuhasabah diri ni untuk menilai dan mencari apa kekurangan dan kesempurnaan yang pernah kita ni lakukan. Dan kita ni bagi siapa yang bermuhasabah diri ni, ya sebenarnya diorang ni berpeluang untuk memperbaiki diri diorang ni dari masa ke semasa. Jadi selain itu juga muhasabah diri ini juga ia adalah diartikan sebagai perhitungan seorang hamba terhadap setiap gerak-geri dan diamnya juga yang dilakukannya. Seperti contoh seorang peniaga, macam diorang menghitung modal dan untung dan rugi. Jadi di sini Imam Al-Ghazali ada menyebutkan, katanya modal hamba pada agama atunya adalah ibadah-ibadah fardu dan ia punya keuntungan adalah ibadah-ibadah sunat, dan juga kerugiannya adalah apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Jadi di sana untuk kita ni kan menyempurnakan ibadah kita ni itu, maka hendaklah seorang hamba itu sentiasa muhasabah diri dan menghitung dan menilai apa yang pernah mereka lakukan. Jadi ibadah-ibadah fardu itu dilaksanakan dengan baik, maka kita ni sebagai seorang hamba hendaklah bersyukur jika kita ni dapat melaksanakan dengan baik. Maka jika kita ni sebaliknya, maka hendaklah kita ni memperbaiki dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan jika sekiranya seorang hamba itu melakukan maksiat pula, jadi hendaklah ia berfikir mengenai dengan siksa dan azabnya dan kemudian melakukan taubatan nasuha. Jadi mengenai dengan keutamaan keutamaan muhasabah diri ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir yang bermaksudnya, pertama kita ni diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Dan kemudian perintah itu diikuti dengan seruan untuk kita ni bermuhasabah diri terhadap apa yang kita ni lakukan dan juga mempersiapkan diri kita ni untuk bekalan kita ni di akhirat kelak. Jadi dapat difahami bahawasanya manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa menilai setiap amal perbuatan yang telah dilakukan. Ini perbuatan baik hendaklah dilakukan, dipersiapkan untuk apabila kita menghadap dengan Allah dengan keikhlasan hati, ya.
Jadi di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, ada bersabda daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu-nya, bersabda, orang yang bijak adalah mereka yang bermuhasabah dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Jadi di sini ada dalam hadis ini dia dijelaskan oleh Syekh Al-Mubarakfuri, katanya mengatakannya orang yang cerdik itunya ialah orang yang orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya di dunia sebelum ia dihisab di akhirat. Dan ini juga bertepatan dengan nasihat Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang maksudnya hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabnya, dan berhiaslah untuk hari pembentangan yang agung, sesungguhnya ringanlah penghisaban di akhirat bagi sesiapa yang telah menghisab dirinya di dunia. Jadi sini jelas menunjukkannya bahawa betapa pentingnya muhasabah diri itu dalam setiap umat Islam ini. Ya, jadi itu yang maksudkannya dengan muhasabah diri ini berpatutnya kerana kita akan melangkah ke bulan baru, itu bulan Zulhijjah, iaitu bulan terakhir kita berada di tahun Hijrah ya. Jadi muhasabah diri ini iaitu menilai dan memperbaiki akan kesilapan dan apa jua kekurangan diri sendiri, dan seterusnya ni ya Ustazah ya. Mungkin Ustazah boleh kongsi apakah kepentingan muhasabah diri ini? Dan juga mungkin boleh berkongsi bagaimana cara atau kaedah yang muhasabah diri. Okey, baik, terima kasih Tan. Okey, apabila kita ni menyebut mengenai dengan kaedah ataupun cara muhasabah diri ini, di sini ada saya ingin menjelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan katanya mengenai kaedah muhasabah ini yang disusun secara berperingkat, iaitu ada 4. Okey, yang pertama, kita ni mulakan muhasabah diri kita ni dengan mengenang semua kefarduan yang diwajibkan ke atas kita ni tu. Semua kewajipanlah yang ditanggungjawabkan kepada kita ni ingati semula dan kita renungkan semula. Jadi jika sekiranya masih ada yang kita ni abaikan, jadi maka berazamlah untuk kita ni menyempurnakan kewajipan tersebut. Dan langkah kedua, muhasabah diri terhadap kemaksiatan, kemungkaran dan juga ketegahan. Jika sekiranya kita ni masih terlibat dalam semua itu, jadi kita ni dituntut untuk bertaubat dan banyakkan beristighfar dan kembalilah ke jalan ketaatan. Dan kemudian yang ketiga adalah muhasabah diri terhadap kelalaian dan kealpaan. Jadi sekiranya kita ni berada di situasi itu, marilah kita ni sama-sama kembali kepada Allah dengan berusaha untuk mengingatinya sentiasa dengan memperbanyakkan sembahyang sunat dan juga sembahyang secara berjemaah dan juga banyakkan berzikir dan membaca Al-Quran. Okey, kemudian yang keempat, muhasabah pada seluruh anggota tubuh kurniaan Allah. Artinya di sini adalah termasuk lidah, kaki kita ni, mata, tangan dan anggota lain, dan semua ni adalah anugerah kurniaan Allah SWT kepada kita ni. Jadi kita ni tanyakan kepada diri kita ni sendiri, adakah semua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni kita ni gunakan dengan sebaiknya? Contoh macam adakah kita ni gunakan untuk memburu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan jika sekiranya kita ni belum melakukan perkara itu, jadi marilah kita ni sama-sama kembali ke pangkal jalan dan memperbaiki diri kita ni itu dengan bermuhasabah diri ni ya. Okey, selain itu juga kita ni juga disarankan untuk sentiasa mempersoalkan ataupun menyoal diri kita ni dengan persoalan-persoalan yang berbentuk muhasabah diri. Contohnya macam kita ni sebagai hamba Allah, adakah kita ni telah melaksanakan kewajipan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemarin? Adakah kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ni menjadi orang yang bermurah hati dengan mendermakan ataupun berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kesemua jenis-jenis soalan ini berbentuk muhasabah diri, yang mana ianya tujuannya adalah untuk menilai bekalan yang akan kita ni bawa untuk di kemudian hari dan bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita ni hendaklah juga selalu menyoal diri kita ni dengan tanggungjawab yang dipertanggungjawab kepada kita ni. Contohnya, adakah kita ni sudah melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan dengan sempurna? Contohnya jika sekiranya kita ni seorang Muslim, tanggungjawab kita ni sudah kita ni lakukan. Dan jika sekiranya kita ni ibu bapa dan kita ni anak-anak, adakah kita ni melakukan tanggungjawab tersebut dengan sempurna dan berjaya? Jadi dengan menilai semua tu, kita ni akan dapat muhasabah diri kita ni. Jadi ini bermakna daripada kaedah mempersoalkan diri, menyoal diri sendirian ni. Jadi kita ni dapat menilai juga adakah kita ni tu
amal ibadat kita ni untuk meraih Allah, untuk meraih syurga Allah itu cukup. Jadi di sana kita ni menyoal kita ni, dan samping satu kita ni memuhasabah diri kita ni. Jadi di sana nampak kepentingan muhasabah diri itu untuk kita ni, tujuan terakhir kita ni itu meraih keredaan Allah dan meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni mestilah sama-sama sentiasa bermuhasabah diri ni. Manusia memang banyak kekurangan dan kelemahan. Jadi di sana pentingnya muhasabah diri ni kepada diri kita ni. Dan juga jika kelemahan itu kita ni biarkan, ia boleh biarkan begitu saja, ia sudah tentu akan menyukarkan kita ni untuk melihat apa kelemahan kita ni itu. Jadi macam mana kita ni akan improve diri kita ni jika sekarang kita ni ingin melihat mana kelemahan kita ni. Jadi kita ni selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala sangat dituntut untuk bermuhasabah diri, sama ada kita ni itu telah menyempurnakan tanggungjawab kita ni itu dan menunaikan kita punya kewajipan. Masih juga kita ni mesti muhasabah diri kita ni walaupun kita ni sudah mengerjakan apa segala yang diperintahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyarankan agar kita ni sentiasa melihat orang yang lebih rendah dan lebih dhaif dan susah daripada kita ni. Barulah kita ni rasa bersyukur dengan apa yang kita ni miliki sekarang inilah. Baik, alhamdulillah telah pun dikongsikan sedikit pengongsian bersama mengenai dengan kaedah kita ni dalam muhasabah diri ya. Sedikit dikongsikan antaranya tadi telah pun disentuh oleh ustazah, iaitu yang pertama yang ada 4 perkara. Pertama, muhasabah kita dalam semua kewajipan kita ni. Kedua, muhasabah diri kita ni dalam setiap kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan. Ketiga, kelalaian dan kealpaan, perlu ada muhasabah diri kita ni. Dan juga muhasabah diri kita tentang di seluruh anggota tubuh badan kita ni. Adakah kita ni gunakan ya sebaik yang mungkin. Baik, untuk selanjutnya ustazah kita serahkan bersama dengan ustazah sedikit pengongsian lagi kesimpulan yang boleh kita ni ambil melalui tajuk kita, iaitu muhasabah diri. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan untuk tazkirah pada pagi ini, muhasabah ni ia adalah tadi bermaksud untuk kita ni memperbaiki diri kita ni, dan ia adalah merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan kita ni, dan ia hendaklah berbentuk perubahan kepada satu keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Kerana melalui muhasabah ni kita ni akan mengenali diri kita ni akan mengenali kekuatan dan kelemahan, kita ni mengenali prestasi dan kekurangan kita ni, dan keperluan dan kelebihan kita ni yang sedia ada dan yang ada dalam diri kita ni. Jadi seterusnya melalui muhasabah ni kita juga akan memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi penghalang kejayaan kita ni, di samping membuka ruang dan peluang untuk membantu kita ni untuk kuat bermujahadah. Jadi di samping itu hendaklah juga kita ni selalu kita ni perlunya untuk kita ni menyemak ataupun memeriksa sama ada kita ni itu berhasil ataupun sebaliknya melakukan tanggungjawab ataupun kewajipan yang telah diberikan kepada kita ni. Sama ada kita ni sudah melakukan tugas satu, perlunya untuk kita ni menilai dan melihat kembali keberhasilan tanggungjawab ataupun kewajipan yang telah dikurniakan itu sebagai seorang ibu bapa ataupun sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang muslimah. Jadi jika sekiranya tugas dan tanggungjawab itu dilakukan dengan yang baik, dengan tahap yang baik, maka kita ni hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika sebaliknya maka hendaklah kita ni menilai kembali dan melihat dan cuba untuk membuat yang terbaik demi untuk kita ni meraih sebagai bekalan tani di dunia, di akhirat kelak, dan juga sebagai untuk meraih syurga Allah Taala. Dan juga marilah kita ni sama-sama bermuhasabah selalulah untuk kita dalam kehidupan seharian, mensyukuri segala nikmat dan sabar atas segala ujian yang datang kepada kita ni, agar kita ni menjadi muslim yang taat kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan tani semua tergolong dalam orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita selaku hamba Allah ini kita dituntutnya untuk kita ni sentiasa bermuhasabah diri, sama ada kita telah menyempurnakan dan juga menunaikan segala kewajipan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini muamalah termasuk menilai kesungguhan kita dalam mentaati segala perintah dan juga larangan Allah, yang seperti kita ni mendirikan solat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa dan juga sebagainya. Jadi perlunya untuk kita ni sentiasa muhasabah diri kita ini untuk kita ni lebih lagi meningkatkannya keimanan kita dan juga dapat memajukan diri kita ni, Muhammad.
Betul, dan alhamdulillah telah pun kami bawakan kepada Auda satu tajuk yang cukup sinonim dengan diri kita ni setiap hari. Perlu senantiasa kita ni lihat, menilai diri kita ni, Ustazah, bukan kita ni menilai orang lain, tapi menilai diri kita ni sendiri, adakah sudah baik ataupun belum. Dan memang seperti yang dikongsikan oleh Ustazah tadi, kita ni manusia ini, setiap manusia itu mempunyai kekurangannya, mempunyai kelemahannya. Akan tetapi insya-Allah dengan kita sentiasa muhasabah diri, menilai diri kita ni sendiri, kita akan dapat memperbaiki segala kekurangan ataupun juga kesalahan, kesilapan yang telah kita ni lakukan. Semoga dengan sedemikian hubungan kita ni akan lebih baik juga, ya Ustazah, ya. Baik, kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita pada hari ini, Intan, ya. Ya, bersama kita itu Ustazah Seri Ramizah binti Matusin, iaitu dai bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei, telah pun bersama dengan kita, ya, menjelaskan mengenai dengan muhasabah diri ini. Apapun juga terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah, dan insya-Allah, ya, kita akan bersama lagi dengan tajuk yang lain juga, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.